Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana fi 'ulumi fi darin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibu ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak, saudara hadirin, penonton, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini, iaitu 9 hari bulan Disember bersamaan dengan 14 Jamadil Awal 1444 Hijrah. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pengajian Tajwidul Quran dalam episod ke-13 dalam siri yang keempat yang berkisar dalam hukum nun mati ataupun tanwin. Ya. Alhamdulillah, kita telah masuk ke dalam siri yang keempat pada hari ini. Dalam hukum nun mati dan tanwin, ya, dia terbagi kepada 4 hukum yang mana kita telah melalui dalam episod dalam siri yang pertama, yang mana telah kita mengupas tentang hukum nun mati dan tanwin yang pertama, iaitu izhar. Ya, yang mana izhar kita telah belajar. Kita telah belajar bagaimana mengenal erti izhar pada istilah, pada bahasa, dan kita telah belajar huruf izhar ada 6, iaitu ha, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6 huruf izhar. Yang mana izhar kita telah belajar apa maknanya, iaitu menzahirkan, menjelaskan, menyatakan bacaan yang tidak boleh baca dengan dengung. Kemudian kita pergi kepada siri yang kedua dalam hukum nun mati dan tanwin ni, kita belajar tentang idgham. Idgham terbagi kepada 2. Apa makna idgham? Itu memasukkan idgham yang pertama yang terbagi kepada idgham yang dikatakan idgham apa? Idgham ma'al ghunnah. Memasukkan beserta dengan dengung. Ya. Yang mana huruf idgham pada amnya ada 6, iaitu terdiri daripada rangkai kata yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ada 6 huruf. Dan daripada 6 huruf tadi, idgham terbagi kepada 2. Idgham ma'al ghunnah ada 4 huruf, iaitu ya, mim, nun, waw. Kan? Yamnu. Kemudian izhar yang kedua, idgham yang kedua, iaitu idgham bila ghunnah. Yang dikatakan idgham bila ghunnah ini iaitu idgham yang memasukkan beserta tidak dengung. Ya. Ada 2 huruf, iaitu lam dengan ra. Dan dia juga dinamakan idgham bila ghunnah ini dinamakan idgham kamil, memasukkan dengan sempurna. Yang mana idgham ma'al ghunnah tadi dikatakan juga idgham naqis, idgham yang memasukkan tidak sempurna, kerana kita mengekalkan bunyi dengung nun mati ataupun tanwin tadi. Dan maksudnya itulah dikatakan idgham yang tidak sempurna, idgham naqis. Kan? Jadi di akhir minggu yang lalu, siri yang lepas, ya, kita belajar juga, ya, beberapa kalimah dalam Al-Quran. Ada 4 kalimah yang mana
Kalau dari segi idgham al-ghunah, nun mati atau tanwin berjumpa dengan ya, waw, mim, nun, kena dengung. Tetapi oleh kerana syarat yang disyaratkan untuk idgham mestilah berada dalam dua kalimah, tetapi jika dalam satu kalimah walaupun ya, apabila huruf nun mati berjumpa dengan ya, misalnya ad-dunya, ya, ataupun nun mati jumpa dengan waw, qinwanun atau bunyanun. Nun mati dengan ya, ad-dunya, tak boleh dengung, ya. Kemudian bunya, nun mati dengan ya, bunya, tak boleh dengung. Dan qinwanun, nun mati dengan waw. Kalau kita belajar hukum idgham al-ghunah kena dengung, tetapi oleh kerana kalimah qinwanun satu kalimah, maka tidak boleh didengung, ya. Dan juga sinwanun, walaupun nun mati berjumpa dengan waw, dalam hukum idgham al-ghunah kena dengung. Tetapi dalam pada kalimah qinwanun, sinwanun, bunyanun, ad-dunya, maka tak boleh dengung. Karena mereka tidak mengikuti syarat idgham. Yang mana syarat idgham tadi mesti dalam dua kalimah. Ya. Ini yang minggu sudah. Dan satu lagi kita belajar. Ini apa namanya? Ini nama izhar mutlak. Izhar mutlak. Dan yang satu lagi, walaupun nun mati berjumpa dengan waw dalam dua kalimah, ya, asalnya kena dengung. Tetapi oleh kerana dalam kalimah ini, maka tak boleh dengung. Kita kena baca satu-satu. Nun, bismillahirrahmanirrahim, awal surah Al-Qalam, Qalam, nun, wal qalami wa ma yasturun. Tak boleh nun wal qalami, tak boleh. Nun wal qalami wa ma yasturun. Begitu juga dengan Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tak boleh sambung. Tak boleh dengung. Ya. Kena baca satu-satu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini semua ini dinamakan izhar mutlak. Kita kena ingat, ya. Ibu ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak, saudara penonton dan saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Ingat atas perkara ini. 4 kalimah ini. Dunyan, ad-dunya, bunyanun, qinwanun, sinwanun. Nun, wal qalami ma yasturun, Yasin, wal Qur'an hakim. Ini tak boleh dengung. Ini dinamakan izhar mutlak. Kenapa tak dikatakan izhar halqi? Tak dinamakan izhar halqi kerana nun mati bukan berjumpa dengan huruf-huruf izhar yang diklasifikasikan. Yang keluar daripada halqum, 6 huruf. Itu izhar halqi, nak memperbezakan antara izhar halqi dan izhar mutlak. Ya, harap kita faham, ya. Maaf, ya. Pada hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru, ya. Siri yang keempat dalam hukum nun mati dan tanwin ini. Dia ada yang keempat, yang ke hukum yang ketiga, ya. Hukum yang ketiga ini sekarang siri yang keempat, hukum yang ketiga iaitu al-iqlab. Ya, al-iqlab. Yang sudah idgham, al-idgham. Hari ini al-iqlab, ya. Al-iqlab ni senang. Al-iqlab ni senang kerana apa? Kerana dia ada satu huruf saja. Dia ada satu huruf saja. Okey, ya. Hari ini kita mempelajari hukum iqlab. Al-iqlab, ya.
iqlab. Macam mana mengeja iqlab? Ini hukum yang ketiga ya. Al-iqlab. Ini yang paling senang. Kenapa? Kerana satu huruf saja. Kalau izhar ada 6. Idgham ma'al-ghunah. Idgham ada 6 juga huruf. Membahagi 2. Nanti ikhfa akhir nanti pun banyak huruf, 15. Tapi iqlab ni satu saja ya. Insya-Allah kalau pada hari ini kita dapat kupas habis tentang iqlab ini, kita akan masuk sedikit tentang ikhfa ya. Insya-Allah jika diizinkan masa kepada kita, insya-Allah kita akan sambung sedikit iqlab dan sedikit ikhfa. Kalau tak sempat, kita akan belajar iqlab saja ya. Baik. Kalau hadirin penonton ada kitab ya, kitab Tajwidul Quran ini, buka muka surat 37 ya, 37. Al-iqlab. Baik, selalunya akan ditanya apa arti iqlab pada bahasa? Satu, apa arti iqlab pada istilah? Lain, dia dua yang berbeza. Kalau yang bahasa ini senanglah. Kalau idgham memasukkan. Izhar menjelaskan. Iqlab menukarkan. Pada bahasa ya. Pada bahasa menukarkan. Iqlab ini pada bahasa ialah menukarkan. Kalau izhar menjelaskan. Menjelaskan bunyi nun mati atau tanwin lah. Kalau idgham memasukkan. Memasukkan bunyi nun mati atau tanwin lah kepada huruf idgham. Kalau iqlab menukarkan bunyi nun mati atau tanwin kepada bunyi huruf mim. Lafaz huruf mim. Menukarkan lafaz huruf nun mati atau tanwin kepada lafaz huruf mim. Cuma pada bahasa ialah ringkas menukarkan. Pada bahasa ialah menukarkan. Pada istilah. Okey, kita tengok ya. Iqlab menurut bahasa ialah menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Menukarkan sesuatu. Menukarkan sesuatu. Ya, kepada sesuatu. Sesuatu kepada sesuatu. Menukarkan. Kalau pada istilah, ya, lebih panjang sikit, lebih menghuraikan lagi. Pada istilah ialah, dari segi hukum tajwid ini, menukarkan lafaz nun sukun dan tanwin. Tukarkan lafaz nun sukun dan tanwin kepada lafaz mim. Macam mana? Bunyi nun mati dan tanwin itu tukar kepada bunyi mim. Dia gitu. Lalu diikhfakan. Dan diikhfakan. Ikhfakan apa? Apa makna ikhfa? Sembunyikan. Disembunyikan di sisi huruf ba serta mengekalkan sifat dengungnya. Bila tukar kepada mim sudah pasti kena dengung. Kan kita belajar yang lalu-lalu, yang lepas, episod-episod yang telah lepas, nun syadah, mim syadah wajib dengung. Namanya wajib al-ghunnah.
Gitu ya. Tetapi dia kata di sini menukarkan lafaz bunyi nun mati atau tanwin kepada lafaz bunyi mim. Serta mengekalkan sifat dengungnya. Dan juga dikatakan lalu ikhfa'kan, sembunyikan di sisi huruf ba. Tukarkan lafaz nun mati tanwin kepada lafaz mim, dikekalkan, diikhfa'kan bunyi di sisi ba. Gitu. Dan serta mengekalkan dengungnya. Okey, macam mana? Pada istilah, dia kata, pada istilah istilah. Pada istilah, menukar lafaz. Menukar lafaz. Bunyi nun mati atau tanwin tadi menukarkan lafaz bunyi nun mati atau tanwin tadi kepada lafaz mim. Kepada lafaz mim. Dan diikhfa'kan, serta diikhfa'kan. Serta ikhfa'kan di sisi ba. Serta mengekalkan dengungnya. Dan serta mengekalkan dengungnya. Mestilah. Sebab bila bunyi mim, kena dengung. Baik. Di sini ada juga pendapat ulama. Ada pendapat ulama diikhfa'kan di sisi ba. Dan satu sifat ulama, yang satu lagi, ada setengah ulama mengatakan, ada ulama mengatakan tidak diikhfa'kan. Tidak diikhfa'kan bunyi mim situ. Contoh lagi ni. Tengok kita tengok ni maksud dia dulu. Pada bahasa ialah menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Pada istilah menukarkan lafaz bunyi nun mati atau tanwin kepada lafaz mim, serta diikhfa'kan di sisi ba, serta mengekalkan dengungnya. Itu pada istilah dia. Kita tengok macam mana nak baca. Baik. Huruf ikhfa' ini, huruf iqlab ini ikhfa' pada. Huruf iqlab ini, tiga huruf iqlab ada satu saja. Huruf iqlab ada satu saja, iaitu ba.
Ba saja. Baik. Kita tengok contoh nanti. Sekarang ni kita akan pergi kepada contoh. Kalau kita tak tunjuk contoh, kita tak faham. Sekarang kita tengok. Baiklah, kita padam ni ya. Okey. Baik, kita padam. Kita tengok contoh. Contoh. Kalau kita ulang balik tentang hadirin pendengar, penonton, tengok ya. Dan kita kata, iqlab menurut bahasa menukarkan satu kepada satu. Menurut istilah ialah menukarkan lafaz nun sukun dan tanwin kepada lafaz mim. Baik. Di mim situ, kita tengok dah tulis 18. Nombor 18 ya. Ada tulis kecil 18 itu. Lalu diikhfakan. Baik. Di bawah ni, kata kunci di bawah itu, kita tengok yang 18. Ada ulama tajwid berpendapat pengertian iqlab ialah menurut istilah ilmu tajwid menukarkan nun sukun atau tanwin kepada bunyi huruf mim. Okey. Sahaja. Tukarkan bunyi nun mati tanwin kepada mim sahaja. Tadi dalam kurungan dia kata lalu tidak diikhfakan. Kalau diikhfakan, dia bunyi begini. Kita tengok contoh ya. Kita tengok contoh. Tanwin. Ini huruf ba. Ini tanwin. Fathatain, kasratain, dhammatain. Okey. Contoh dia ya. Ayatan bayyinatan. Ayatan bayyinatan. Bayyinatan. Ayatan bayyinatan. Okey. Kalau yang nun mati pula, kita asingkan. Yang dua kalimah. Okey. Ini yang nun mati. Ini nun mati. Ini tanwin. Ini nun mati. Okey. Ini dua kalimah. Ini satu. Satu kalimah. Cuba tengok. Anburika. Anburika. Kalau yang satu kalimah, ini yang dua kalimah, yang satu kalimah anbiuni. Uni. Biuni. Ini kalau ini untuk tanwin, yang ini untuk nun mati dua kalimah. Ini nun mati satu kalimah ya. Faham ya? Dengan celaru. Baik. Kalau contoh lagi. Kalam him bil basar. Kalam hin. Kalam hin bil basari.
Nanti kita tengok ya. Kita tengok macam mana dia tulis. Kalau nun mati depan dengan ba pula. Mim ba'di Nuh. Yunbitu lakum. Yunbitu lakum. Yunbitu lakum. Yunbitu lakum. Tengok. Tengok ya. Nanti Ustaz tunjuk ya. Baik, kita tengok kat sini. Cuba tengok kaedah cara dia menulis. Ya. Kalau tanwin, ya, ditulis ayatan bayyinatan. Sebenarnya asalnya tan ni ta fathatain. Ta fathatain. Tapi kenapa dia tulis fathah? Ya. Tetapi dia buat mim kecil. Nampak? Kita tak boleh baca ayatan bayyinatan. Baik. Kalau yang ulama kata mengekalkan apa ni di ikhfakan. Okey? Dia kata apa? Masukkan nun tanwin ini kepada bunyi mim. Tukarkan tan ni kepada mim, tam. Dan ayatan bayyinatan. Ini kalau ikhfa, ayatan bayyinatan. Tetapi kalau tak diikhfakan, tutup mulut langsung. Ayatan bayyinatan. Beza tu. Beza. Kalau yang dikekalkan apa ni ditukarkan kepada mim, bunyi tanwin kepada bunyi mim, tan jadi tam, tak diikhfakan jadi gini. Kalau diikhfakan jadi gini, ayatan bayyinatan. Tetapi ada ulama yang lain dibenarkanlah maknanya. Maknanya tak perlu diikhfakan. Teruskan. Ayatam, tutup mulut langsung. Ayatam bayyinatan. Begitu. Baik, dia kata menukarkan nun mati. Ni nun mati. Kepada bunyi mim. Jadi asalnya anburika. Anburika. Tetapi dia kata tukar bunyi nun mati kepada mim. Amburika. Kalau kita ikhfakan, jadi dia tutup mulut tapi dia tak rapat. Dia sembunyi. Ikhfakan sembunyi. Amburika boleh. Tetapi kalimah yang ulama yang lain bagi tahu tak perlu diikhfakan. Menukarkan bunyi nun mati dan tanwin kepada mim terus. Jadi amburika gitu. Kalau di ambiuni, jadi kalau ada ikhfa, diikhfakan kepada ba ni, nun mati tukar kepada mim, an jadi am. Kemudian kalau diikhfakan ba ni, diikhfakan, disembunyikan kepada ba tu, jadi ambiuni. Dan boleh juga kita baca ambiuni. Itu bezanya.
Dari segi tulisan, kalau kita belajar idgham, nun mati tak ditulis. Kalau berjumpa dengan mim, mim tu bersyadah. Nun ni tak bersukun. Dan jumpa mim dia bersyadah. Kalau jumpa dengan ya, dengan waw, dia nun dia tak bersukun. Kemudian ya dia tak bersyadah. Nun dengan mim saja ambil syadah. Ya, itu idgham. Kalau izhar, langsung nampak sukun. Nun mati itu terus disukun. Mana. Cuba tengok dari segi tulisan, perbezaan antara izhar dengan idgham. Ini izhar, tengok. Ini izhar. Mana. Nampak tu, jelas. Okey. Kalau yang idgham, kalau yang idgham punya contohnya amman yasha. Amman. Kalau idgham, kalau iqlab, kita ambil ni. Anburika. Ini iqlab. Kalau dari segi tulisan dalam Al-Quran Osmani, kalau dalam resam Osmani, dia tunjuk perbezaan dah di antara tulisan dia. Supaya kalaulah kita kaji, orang yang tidak tahu lagi mendalam tentang ilmu tajwid, hukum apa, kalau kita tahu kunci dalam Al-Quran Osmani, maka orang itu dia akan tahu, oh, gini rupanya. Kalau izhar, dia tulis sukun. Sukunnya jelas ditulis. Mana. Oh, kalau idgham, dia tak bersukun nun. Cuma mim dia bersyadah. Kalau waw dia tak bersyadah, nun tak ada sukun, waw tak bersyadah, ya tak ada bersyadah. Kalau nun dia bersyadah nun. Begini. Tetapi di tempat iqlab, sekarang ni iqlab punya lain pula. Oh, iqlab rupanya dia tak buah nun sukun, tapi dia tukar buah mim kecil. Jadi dia belah memperbezakan. Oh, memperbezakan. Oh, ini kena baca gini, ini kena baca ini. Ini hukum izhar. Oh, ini hukum idgham. Ini hukum iqlab. Ya. Itulah hadirin penonton yang dirahmati Allah sekalian. Itu kelebihan dalam Al-Quran Resam Osmani. Ditunjuk siap-siap. Ya. Okey. Baiklah. Kita tengok lagi ya. Apa yang telah dibagi tahu oleh tuan pengarang, ya. Tengoklah muka surat 38. Apa kata dia? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, yakni ba. Huruf apa? Huruf ba. Huruf ba ni kena eja begini ya. Baun. Ba ni ba. Ya. Ejanya ba alif ba. Jangan kata ba. Huruf ba ni huruf ba. Silap. Huruf ba ni huruf alif. Silap. Dulu kita
Dalam episod yang lepas-lepas, yang awal-awal dulu saya dah terangkan. Bagaimana nak sebut huruf, satu huruf dengan betul. Alif, ba, ta, sa. Okey. Ba ni asalnya baun, ba, ba. Baun, ba, ba. Okey, jelas. Clear kat situ ya. Jadi, dia cakap, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, iaitu ba, maka ia wajib ditukarkan menjadi mim. Macam mana anak-anak nak mengenal kata ini iqlab? Oh, ustaz, dia ada tulis mim kecil, dia tak boleh sukun. Oh, gitu. Kalau tanwin pula ustaz? Kalau tanwin, dia tulis, kalau fathatain, dia tak tulis fathatain, dia tulis fathah saja. Lepas tu dia bubuh mim kecil. Kalau kasrahtain, dia bubuh, dia tak bubuh nun sukun, dia bubuh mim kecil. Kalau fathah tak kasrahtain dia bubuh kasrah, lepas tu dia bubuh mim kecil. Kalau contoh dia bagi di sini tak? Baik, kita tengok khabir kalau tanwin yang ni. Khabirum basirun. Tengok ya. Khabirun basirun. Khabiru basirun. Cuba tengok. Kau cuba tengok kalau di tanwin, kalau fathatain, dia letak fathah, dia bubuh mim kecil. Kalau dhammahtain, dia bubuh dhammah saja. Jangan baca khabiru. Khabirum basirun. Khabirum basir. Ya. Contoh tengok. Mim kecil ni dan dia berdhammah saja. Itu perbezaan ya. Ini tak ada dalam apa tu idgham. Tak ada, dia lain. Jadi setiap hukum dia berlain-lain. Huruf berlain. Lafaz berlain. Tulisan pun berlain. Ingat tu. Kalau dalam Quran Utsmaniyah lah. Kalau Quran yang Quran Majid yang lama-lama, dia tulis sama saja. Fathatain semacam satu saja, satu jenis saja, satu wajah saja. Dhammatain macam itulah daripada awal sampai akhir. Kasratain macam itulah, fathatain pun macam itulah. Ini kelebihan di segi resam Utsmani. Itu dia lain sikit ya. Baik, kita tengok lagi. Maka ia diwajib ditukarkan menjadi mim pada lafaz bacaan. Okey? Diletakkan mim di sini dari segi lafaz bacaan saja. Ya. Di segi tulisan ada. Tapi di segi bacaan tak nampak pun. Tapi ni pada lafaz bacaan, tidak pada tulisan. Tulisan ditulis. Ya, dia tak bacaan kena ikut dia. Ikut mim tu. Ya. Pada lafaz bacaan dan tidak pada tulisan. Kemudian diikhfakan sisi huruf yang berikutnya itu ba serta mengekalkan sifat dengunya dengan sempurna 2 harakat. Tersalah begitu tadi ya. Boleh pakai pendapat ulama yang mengatakan tidak diikhfakan. Sebab apa? Sebab nun dengan ba dia berada di makhraj yang berbeza. Sebab tu nak ikhfakan. Macam burika ataupun min ba'di. Dan juga ada yang lama kata tak diikhfakan, langsung terus. Burika tukar terus ke mim. Di segi bacaan, di tulisan nampak saja. Dia tak ada nun sukun pun.
Ditulis mim. Bacaan tetap kena baca mim. Tukar kepada bunyi mim. Faham betul-betul ya? Faham betul-betul. Begitu bacaannya. Jadi jangan kita baca. Jangan kita baca begini ya. Ini saya baca yang salah. Al-burika salah. Okey. Min ba'di Nuh. Yang saya tak tukarkan bunyi nun kepada ba'. Min ba' tapi saya dengung. Salah. Dia kena tukarkan bunyi nun tu. Min jadi mim ba'di Nuh. Ya. Dengung itu sekadar berharakat. Dengung ni kebiasaannya 2 harakat. Gitu ya. Gerakan 2 jari. Ya. Baik. Ia diberi hukum bacaan iqlab kerana susah mendatangkan dengung serta mengizharkan nun sukun. Susah ya. Izharkan ni mendatangkan dengung. Nun sukun atau tanwin kemudian menutup 2 bibir mulut kerana huruf ba. Dan juga susah mengidghamkannya kerana ia berlainan makhraj dengan ba dan kurang munasabah, maka ditentukan dengan sifat bacaan ikhfa, di mana menukarkannya menjadi mim kerana mim berkongsi makhraj dengan ba. Mim dengan ba ni dia kongsi makhraj, dia makhraj bibir. Ba mim waw. Aw aba am. Mim dengan ba ni dia berkongsi makhraj, di makhraj bibir, syafatain, ya. Maka ditentukan sifat ikhfa. Baik. Kerana mim berkongsi makhraj dengan ba dan berkongsi sifat dengung dengan nun. Baik. Maka ikhfa mim di sini bukanlah menghilangkan keseluruhannya. Dia taklah hilangkan keseluruhannya. Mim tu bukan dia hilangkan keseluruhannya, ikhfa. Ya. Tapi sebab tu kalau kalau kita tutup mulut pun, tutup mulut yang tak rapat, maknanya dia ada lagi udara boleh keluar. Kalau kita tutup rapat, mim. Kalau kita tutup rapat, mim ba. Makna kata dia tutup mulut tapi dia tak sempurna tutup. Macam mim mati jumpa dengan mim. Hum ma'ahum. Itu tutup mulut teruslah. Dia ada tutup mulut yang tutup mulut terus ni. Ada tutup mulut yang ada lagi boleh keluar angin sikit-sikit. Dia keluar juga. Gitu. Baik. Dalam Al-Quran Resam Osmani, huruf mim kecil ini menunjukkan bacaan iqlab. Ya. Al-Quran Resam Osmani yang cetakan Madinah itu, ya. Itu yang kita banyak guna di seluruh dunia ini. Daripada Madinah yang kelangnya tu. Itu dia letak mim kecil macam kita belajar tadi. Ni, mim kecil ni, ya. Nak bezakan antara idgham dengan izhar, ya. Iqlab ni ada cara tulisan dia. Tulisannya macam mana? Kalau nun sukun tu dia tak bunuh nun sukun, dia bubuh mim kecil. Kalau tanwin itu dia tak bubuh tanwin 2 baris. Dia bubuh fathah saja, dia bubuh mim kecil. Itu beza. Dia nak mengklasifikasikan antara 3 hukum ni. Izhar, idgham, iqlab, ya. Baik. Macam itulah dia tulis, ya. Dia tulis macam itulah. Kalau tanwin dia kata kalau tanwin ia menggantikan baris yang kedua bagi tanda baris 2 seperti dhamma fathatain, kasratain, dhammatain, atau terletak di atas huruf nun sukun mim sebagai pengganti nun sukun pada lafaz bacaan. Dia beritahu macam itulah. Dia kata kalau tanwin ni, ini kunci Al-Quran Osmani, tengok ya. Kalau dia kata kalau dalam tanwin ni, tanwin ini tanwin baris 2,
Kalau fathatain, dia buah mim kecil. Kalau kasratain, dia buah mim kecil. Kalau dhammatain, dia buah dhammah saja, dia buah mim kecil. Kalau nun sukun, dia tak buah sukun. Nun tu dia tak buah sukun, dia buah mim kecil. Itulah. Dia nak kelaskan yang iqlab ni, cara tulisannya begini. Kan kalau yang idgham dia macam ni kan, kasratain kan. Kalau fathatain kan dia begini. Fathatain dengan kasratain sama. Kalau dhammatain kan dia buat begini. Dhammatain, ni dengung. Ni idgham. Okey. Kalau izhar pula, izhar tengok yang izhar ni. Ni tengok yang izhar. Kalau izhar, kalau fathatain macam ni kasratain pun sama. Kalau dhammatain dia, itu izhar. Tengok dia kelas kan. Cara tanwin yang izhar macam ni. Kalau tanwin yang idgham, macam ni. Kalau tanwin yang iqlab, macam ni. Ya. Kalau izhar kan nun sukun, dia tetap berbuah nun sukun. Sukun ada. Okey, bagi anak-anak kecil kalau dia tak tahu lagi, atau siapa-siapa sajalah yang dia belum mahir lagi dalam segi hukum tajwid nun mati dan tanwin ini, kalaulah dia tengok tulisan dia, ada nun sukun, kemudian tanwinnya macam ni. Fathatain dia macam ni. Ni izhar. Okey. Kalau yang idgham, kalau fathatainnya dia tulis begini. Kasratannya dia tulis begini. Dhammatainnya dia tulis begini. Kalau nun sukun dia tak letak sukun juga. Ini idgham. Kalau iqlab pula, kalau nun mati dia letak macam ni, nun ada mim kecil. Kalau tanwin pula, fathah ada buah mim kecil, kasratain, kasrah mim kecil, dhammatain, dhammah ada mim kecil. Ya. Itulah yang kita telah dipahamkan tentang hukum iqlab. Okey. Ayah ibu, abang kakak, adik-adik, anak-anak dan juga saudara pendengar dan saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian. Itulah kisahnya bagaimana kita mengenal hukum iqlab, menukarkan. Yang paling senang kali iqlab lah. Tapi susah nak sebut. Dari segi hurufnya satu saja. Kita ingat balik izhar ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kalau idgham ada 6 juga. Yarmaluna, ya ra, mim lam, waw nun, yarmaluna. Kalau idgham ala gunnah, yamnu, ya mim nun waw. Idgham bila gunnah, ra lam. Kalau iqlab, ba. Ya. Kita kena tahu apa hukum dia, berapa huruf dia, baca bagaimana. Kita kena tahu ya. Baik. Kemudian kita masuk ke ikhfa pula. Okey. Kita masuk pada hari ini sedikit hukum tentang ikhfa. Ini faham ya? Kita tengok tentang ikhfa pula. Al-ikhfa. Ikhfa ni dia banyak huruf. Dia ada sampai 15 huruf. Nanti saya bagi kaedah bagaimana kita nak mengingat 15 huruf ikhfa ni, walaupun masa dah tidak mengizinkan pada kita. Okey. InsyaAllah lah kalau begitu kita pergi ikhfa ini, cumanya saya sepintas lalu saja ikhfa ini. Al-ikhfa, ikhfa.
ikhfa ni dia ada 15 huruf ya. 15 huruf. Huruf dia ada 15 huruf. Dia ada kaedah dah. Kita dengar sikit kaedah dah. Nak ingat dah. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, ta, za, fa, qaf, kaf. Cara ingat dia. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Ta, za, fa, qaf, kaf. Ya. Hari ini Ustaz bagi tahu makna ikhfa ni menyembunyikan. Ikhfa menyembunyikan. Apa makna ikhfa? Ikhfa maknanya menyembunyikan. Apa makna izhar? Menjelaskan. Apa makna idgham? Memasukkan. Apa makna iqlab? Menukarkan. Apa makna ikhfa? Menyembunyikan. Huruf ikhfa ada berapa? 15. Apa dia? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Kita buat rentak macam tu, senang ingat ya. Kerana pengalaman ustaz mengajar dalam kelas yang orang yang dah dewasa, dah berumur ya, 50 ke atas. Bila ustaz buat rentak macam ni, ingatan dia boleh ingat. Karena anak-anak, cucu-cucu nak tanya nanti, Wan, huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Apa dia? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Ya. Baiklah. InsyaAllah minggu depan, panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi minggu depan. Minggu yang akan datang, insyaAllah. Kita akan jumpa dan kita akan kupas pula tentang apakah makna ikhfa. Kita masuk siri yang kelima nanti, kita akan belajar tentang hukum ikhfa. Hukum nun mati ataupun tanwin. Hukum nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf yang 15. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Itu adalah ikhfa. Huruf dia ada 15 ya. Mana maksud ikhfa ni apa? Menyembunyikan. Ya. Gini. Baik. Jadi insya-Allah kalaulah dipanjangkan umur nanti kita akan belajar. Satu sebelum akhiri iqlab tadi lupa nak beritahu. Iqlab kalau untuk nun mati dia ada boleh dua. Satu kalimah boleh, dua kalimah pun boleh. Ya. Kalau untuk tanwin hanya dalam dua kalimah sahaja. Itu ingat. Ya. Hanya dalam, kalau tanwin untuk iqlab ya, hanya dalam dua kalimah saja. Kalau untuk nun mati boleh dalam satu kalimah, boleh dalam dua kalimah. Ya. Baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita dalam mempelajari ilmu tajwid untuk membetulkan bacaan Al-Quran kita. Ya. Baiklah, insyaAllah sebelum mengakhiri majlis, saya suka hati di sini untuk mengiklankan kerja-kerja yang sedang dibuat oleh Masjid Al-Amin kita. Masjid Al-Amin sini kita telah mengusahakan tanah untuk dijadikan perkuburan Islam, Masjid Al-Amin Sungai Layar, yang mana
tanah yang luas ya, 217,158 kaki persegi keseluruhan. 3 lot dicantumkan ya, yang mana kita sedang memerlukan yang mana keseluruhan perbelanjaan yang kita perlukan iaitu 2.5 juta. Tetapi alhamdulillah untuk satu lot 501 itu dia telah dah beli duit hasil daripada sumbangan daripada donator. Alhamdulillah masjid telah usahakan begitu lama juga, hampir kepada 2 tahun untuk membeli satu lot tanah tu 501 dan dapat menambahkan tanah dia bagi data. Cuma sekarang ni dalam lot itu kita perlu sangat-sangat untuk kita membuat pagar dia supaya maklum saja, maklum kita semua sedia maklum untuk perkuburan Islam ni kita kena buat elok-elok, kita kena letakkan pagar elok-elok supaya binatang buas tak masuk di dalam dia. Kita kena terkawal sebab wakaf ya. Kemudian untuk tanah yang lain, satu lagi 506 kita sedang urusan membeli. Dan juga ini kita perlukan juga uang untuk membeli. Yang baru ini yang kita baru membayarnya daripada jumlah keseluruhan dia 400,000, kita baru bayar 100,000 untuk ni lot yang sebelah dia ya. Jadi keseluruhan, sebenarnya keseluruhan, jangan confuse ya, keseluruhan daripada itu adalah 217,158 kaki persegi yang kita sedang usahakan 2.5 juta. Jadi alhamdulillah berkat daripada sumbangan daripada donatur itu, kita telah dapat membuat sedikit sebanyak uang yang ada, kita telah mendirikan BIM untuk pagar 501. Masih lagi kita memerlukan satu perbelanjaan yang besar. InsyaAllah saya mengajak diri saya dan juga hadirin pendengar, tuan-tuan, ibu, ayah, abang, kakak, siapa saja yang mendengar program ini, maka tolonglah like dan share supaya maklumat ini dapat disebarkan lagi ke kata alam. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita telah korbankan sedikit dan sebanyak ya, pengorbanan kita memaklumkan kepada saudara-saudara kita yang lain, maka mereka terbuka hati untuk menyumbangkan kepada Masjid Al-Amin untuk membuat pulih, membeli tanah tadi, insya-Allah. Jadi semoga Allah SWT akan merahmati kita semua, dan semoga Allah Taala terima pemberian yang telah sumbangkan, dan juga semoga Allah SWT terima apa yang kita sumbangkan dan berkati apa yang telah ditinggalkan kepada kita. Dan juga semoga harta pinjaman yang Allah bagikan pada kita ketika di dunia ini dapat bermanfaatkan dia untuk di akhirat kita kelak, di hari kita di mahsyar kelak, di mizan kelak, di akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saya sendiri dapat beramal dan juga semua kita dapat beramal, insya-Allah. Sekianlah saja bagi menyudahi majlis kita. Sekianlah saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin, Datang Kuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi.
Yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah kubur tanah ini adalah tanah Mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Daripada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan. Sebanyak 700,000 ringgit Malaysia setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ini dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.